Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Nur Zamri dalam Berita Tengah Hari edisi Hari Wanita Antarabangsa. Baik saudara, kita mulakan dengan perkembangan ini. Kerangka pendidikan tinggi di negara ini perlu diubah mengikut kehendak semasa seiring perubahan lanskap pendidikan dunia. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir menjelaskan langkah itu sejajar dengan dasar dan strategi pengantarbangsaan yang dibangunkan kementeriannya. Yang paling mustahak ialah bagaimana kita melihat kerangka pendidikan kini sedang berubah dengan begitu pantas sekali. Ia tidak boleh lagi berdasarkan kepada kerangka lama dan oleh yang demikian seluruh dunia sekarang sedang berubah, maka menjadi tanggungjawab kita juga untuk melihat perubahan-perubahan yang berlaku dan lantaran itu seluruh institusi yang ada dalam negara kita juga perlu melihat perubahan yang pantas dan deras yang sedang berlaku. Sementara itu, program Semarak Kampus Madani atau Jerayawara KPT membantu pihak kementerian melihat situasi sebenar di peringkat institusi. Inisiatif itu membuka ruang untuk mendengar keluh kesah pelaksanaan dasar di peringkat akar UPI selain memastikan aspek kebajikan mahasiswa dan kaki tangan dititik beratkan. Saya menjadikan tahun ini salah satu daripada program utama saya ialah untuk turun ke institusi-institusi yang ada kaitan dengan Kementerian Pendidikan. Dan kita cuba sedaya upaya untuk turun ke bawah. Apabila kita turun ke bawah, kita melihat sendiri keadaan perjalanan sesebuah institusi yang berkenaan. Dan di situ kita dapat melihat, membuat penilaian yang sebenarnya. Program Semarak Kampus Madani akan menjelajah ke IPT di 16 zon seluruh negara, termasuk universiti awam dan swasta, politeknik dan kolej komuniti. Sarawak menjadi zon pertama yang dipilih KPT pada 5 hingga 6 Mac lepas. Baik saudara, Rizab Antarabangsa Malaysia berjumlah $114.3 bilion pada 29 Februari dan paras Rizab itu memadai untuk membiayai 5.4 bulan import barangan dan perkhidmatan dan 1 kali jumlah hutang luar negeri jangka pendek. Bank Negara dalam memaklumkan komponen utama Rizab Antarabangsa meliputi Rizab Mata Wang Asing berjumlah $101.8 bilion. Diikuti paras Rizab Tabung Kewangan Antarabangsa berjumlah $1.4 bilion, emas $2.6 bilion dan aset Rizab lain $2.7 bilion. Jumlah aset $619.17 bilion. Keputusan Bank Negara BNM mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 3% adalah sejajar hujuran penganalisis ekonomi. Menurut Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat, Dr. Muhammad Aswal Nizam Abdul Rashid, ia berdasarkan keyakinan terhadap kedudukan ekonomi global yang diunjur lebih baik tahun ini. Petanda-petanda ekonomi seperti sektor yang berkaitan tentang pelancongan, sektor luaran seperti angka pertumbuhan positif dalam ekspor negara menunjukkan bahawa pada tahun ini ekonomi dijangka akan mencapai suatu pertumbuhan yang lebih baik berbanding 3.7% yang dicatatkan pada tahun 2023 yang lalu. Mengulas dalam program BIS Malaysia, jelasnya pengekalan OPR ini turut menandakan langkah positif dalam memastikan dasar monetari terus menyokong proses pertumbuhan ekonomi negara. Jabatan Imigresen Johor telah mengaktifkan kaunter manual di zon pemeriksaan motosikal di bangunan Sultan Iskandar dan Kompleks Sultan Abu Bakar. Ia bagi memastikan kelancaran aliran trafik selain mengelak kesesakan akibat gangguan sistem M-Bike seperti sebelum ini. Pengarah Imigresen Negeri Baharudin Tahir berkata, pihaknya bersama syarikat pengendali baharu akan memantau sistem itu supaya kejadian gangguan tidak berulang. 50 kaunter di laluan masuk termasuk 11 kaunter M-Bike beroperasi di Kompleks Bangunan Sultan Iskandar ketika ini. 50 kaunter juga dibuka bagi laluan keluar dengan 14 daripadanya adalah kaunter M-Bike.
Di Kompleks Sultan Abu Bakar pula menyaksikan 19 daripada 25 kaunter M-Bike beroperasi dengan baik bagi zon pemeriksaan masuk. 20 kaunter M-Bike beroperasi bagi pemeriksaan keluar, manakala 5 lagi sedang diselenggara. 4 daripada 51 Bazar Ramadan di Melaka adalah Bazar Ramadan Rahmah BRR, anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Antara lokasi BRR adalah Taman Cempaka, Masjid Tanah, Jasin Bestari dan Masjid Al-Alami MITC. Timbalan Esko Perubahan Kerajaan Tempatan Saliran, Perubahan Iklim dan Pengurusan Bencana Negeri, Datuk Zulkifli Muhammad Zain berkata, BRR membabitkan 50 peniaga di 4 lokasi tersebut. Saya difahamkan kekal dan mungkin peniaga-peniaga akan bertambahlah dari semasa ke semasa. Saya percaya bahawa ramai peniaga di dalam negeri Melaka ini sebenarnya tengah mencari ruang untuk mereka berniaga dengan produk-produk yang mereka anjurkan ataupun mereka jual pada ketika itu. So kita bagi ruang seluas-luasnya kepada peniaga-peniaga untuk berniaga dengan kadar sewaan yang berpatutan. Beliau berkata demikian selepas program kempen keselamatan rumah dan pengedaran 100 bekas bubur lambuk sempena menyambut bulan Ramadan 2024 di luar Kompleks Melaka Mall. Tular di TikTok, kononnya skim perubatan madani ditamatkan. Ini bermakna golongan berpendapatan rendah tidak lagi boleh mendapat bantuan rawatan percuma di klinik swasta. Tuduhan sama turut dikesan pada satu lagi hantaran di platform X. Menerusi infografik yang dikongsi, penghantar mendakwa skim terbabit ditamatkan serta-merta. Semakan pasukan Biar Betul mendapati tuduhan terbabit adalah palsu. Portal MyCheck memaklumkan skim terbabit masih diteruskan. Ia sebaliknya ditambah baik dengan pengkhususan diberi kepada daerah memerlukan dan mempunyai masalah kritikal. Perkara itu turut disahkan Kementerian Kesihatan. Menurut Kementerian Kesihatan, penambahbaikan dilaksana bagi memastikan penggunaan sumber yang optimum dan meningkatkan keberkesanan skim. Ia juga hanya dibuat selepas mengambil kira kemampuan fasiliti kesihatan KKM susulan peningkatan kapasiti perkhidmatannya. Henti sebar fitnah, tak perlu cetus kegusaran. Penyebarannya adalah kesalahan. Terima maklumat palsu atau bahan fitnah, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Baik, saudara, kita ke perkembangan luar negara. Sepanyol akan menyalurkan bantuan 20 juta euro kepada Agensi Bantuan dan Kerja PBB bagi pelarian Palestin UNRWA. Ia merupakan tambahan 3.5 juta euro daripada yang telah disetujui sebelum ini. Tindakan itu bagi menyokong usaha organisasi tersebut dalam kerja-kerja kemanusiaan di Gaza. Penduduk di Palestin kini berdepan situasi genting akibat pencerobohan rejim Zionis, ekoran kekurangan bekalan makanan, air bersih dan perubatan. Hamas berikrar akan teruskan rundingan gencatan senjata Gaza. Delegasi Hamas pada Khamis meninggalkan Kahirah selepas rundingan 4 hari bersama pengantara, Qatar dan Mesir tidak mencapai persetujuan. Pihaknya mendakwa Israel sengaja gagalkan usaha untuk perjanjian gencatan senjata dengan menolak segala permintaan mereka. Di utara Nigeria, puluhan kanak-kanak diculik kumpulan bersenjata. Insiden tersebut berlaku tidak lama selepas sesi perhimpunan di sebuah sekolah kerajaan di Bandar Kuriga. Bagaimanapun, belum ada sebarang komen dikeluarkan pihak polis mengenai penculikan tersebut.
Mahkamah Agung Pakistan memutuskan bekas Perdana Menteri Zulfikar Ali Bhutto yang dihukum gantung 44 tahun lalu tidak mendapat perbicaraan yang adil. Hukuman itu dijatuhkan selepas Zulfikar disabitkan kesalahan membunuh. Menurut hakim, keputusan itu dibuat secara sebulat suara membabitkan 9 orang hakim yang diketuai beliau sendiri. Zulfikar, pengasas Parti Rakyat Pakistan (PPP), dihukum gantung pada 1979 selepas perbicaraan di bawah rejim tentera Jeneral Zia-ul Haq. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN sedang mengadakan program jualan rahmah madani di semua kawasan Parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Anda boleh dapatkan barangan keperluan harian pada harga yang berpatutan dan diskaun sehingga 30%. Datuk nak pergi mana ni? Pastinya ke program jualan rahmah madani. Kepada anda yang ingin mendapatkan maklumat, tarikh dan lokasi penganjuran program jualan rahmah madani di sekitar anda, sila layari portal KPDN. Jangan lepaskan peluang ini. Jom kita nikmati diskaun 10 hingga 30% dalam PJR Madani. Macam-macam ada. Rahmah itu berkat. Baik saudara, perkembangan sukan kita mulakan dengan badminton terbuka Perancis. Bergu lelaki negara Aaron Jassohuik menjadi wakil tunggal Malaysia yang meneruskan kemaraan ke peringkat suku akhir. Aaron Wuyik yang merupakan pilihan kelima kejohanan menundukkan pasangan Taiwan Li Fangzhen 21-16, 21-18 pada pusingan kedua awal pagi tadi. Laluan di suku akhir lebih sukar apabila mereka dijadual bertemu juara dunia dari Korea Selatan, Kang Min-hyuk, Seo Seung-jae petang ini. Pertemuan terakhir mereka menyaksikan Aaron Wuyik tewas dalam pertarungan 3 set di suku akhir terbuka Malaysia Januari lalu. Politeknik Ibrahim Sultan PIS Johor unggul di anugerah kecemerlangan Sukan Politeknik Malaysia Polisi 2023 selepas merangkul 8 daripada 15 anugerah yang dipertandingkan. Kejayaan ditambah seri apabila 2 pelajar institusi pengajian itu meraih gelaran olahragawan dan olahragawati Politeknik Malaysia untuk 2023. Atlet sukan olahraga Umar Osman dinobatkan sebagai olahragawan polisi 2023 atas kecemerlangan beliau dalam pelbagai kejohanan sukan kebangsaan dan antarabangsa sepanjang tahun lalu. Untuk wakil negara itu semestinya mesti saya nak wakil negara lagi untuk ke peringkat yang lebih tinggi sebab pencapaian saya paling tertinggi di World University Game. Saya pecah rekod 2 kali, SEA Games gold medal dan sambil pecah rekod kebangsaan, dan Asia Games saya tempat ke-11. So saya nak perbaiki lagi rekod saya yang sekarang ni untuk ke peringkat lebih tinggi seperti Commonwealth, Olimpik. Kalau ikutkan saya pun tak berapa kuat juga. Saya pun tapi saya lawan diri saya. Saya cuba untuk nak lawan sebab sukan kayak ni memang je kena gunakan kekuatan lah. Kekuatan semua badan. Jadi nak tak nak memang terpaksa kena support diri sendiri untuk sampai peringkat ni. Pencapaian lain termasuk atlet harapan lelaki, pasukan terbaik lelaki dan wanita, pengurus terbaik, anugerah khas Majlis Sukan Politeknik serta Politeknik terbaik kategori 2 turut dirangkul PIS Johor. Baik saudara, berita tengah hari berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Saya Nur Zamri, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.